semua. Andai. Oke, hari ini saya guna buat satu activity. Ada yang nak join tak? Oke, kalau nak join, saya guna semua berdiri. Kita buat satu activity senaman sebelum buat activity ini, boleh? Oke, cikgu akan pasang satu video. Kita semua ikut ini, boleh? Jom. Pikachu! Oke, semua penat tak? Masih nak buat activity ini? Oke, kalau nak, sekarang cikgu nak semua duduk, dengar apa cikgu cakap, boleh? Oke, pada hari ini cikgu nak ajar anak-anak semua tentang adab makan. Siapa tahu adab makan itu apa? Adab makan tuh, adab semasa kita makan dengan rekan-rekan, ataupun makan dengan family, ataupun makan dengan cikgu. Oke, pada hari ini cikgu akan mengajar menggunakan gambar-gambar. Cikgu akan tunjukkan gambar-gambar kepada anak-anak semua. Dan cikgu akan terangkan maksud gambar tuh. Selepas itu cikgu akan tanya kembali dengan anak-anak semua sama ada kamu tahu ataupun tidak gambar tersebut. Boleh? Oke. Gambar yang pertama, siapa tahu ini gambar apa? Pandai. Ini gambar orang tengah basuh tangan. Siapa tahu bila masa kita perlu basuh tangan? Ya, betul. Sebelum makan, selepas bermain, ataupun selepas memegang benda-benda yang kotor. Oke, hari ini cikgu nak terangkan pasal sebelum kita makan, kita perlu buat apa?
Ya, betul. Kita perlu basuh tangan dahulu. Sebab tangan kita ada bakteria yang kotor. Jadi bila kita tidak cuci tangan, nanti kita sakit perut. Oke, gambar yang seterusnya, siapa tahu ini gambar apa? Ya, ini gambar keluarga tengah nak makan. Tapi dalam gambar ini mereka tengah baca doa sebelum makan. Nah, jadi kita sebelum makan kita perlu baca doa. Oke, siapa tahu ini gambar apa? Ini sayang kan, di tengah buang makanan ke dalam tong sampah. Semasa makan ataupun masa makan, kita tidak boleh membazir. Kita kena habiskan makanan kita. Sayang tuh kalau buang. Gambar seterusnya, siapa tahu apa maksud gambar nih? Iya, ini maksud dia jangan makan gelojo sangat. Kita kena makan pelan-pelan. Tidak boleh lah yang masukkan sekali semua dalam mulut. Nanti itu namanya gelojo. Oke, seterusnya. Siapa tahu apa maksud gambar ini? Betul. Tapi maksud gambar ini, semasa kita makan, kita tidak boleh batuk di depan makanan kita ataupun batuk di depan orang. Kita perlu toleh ke belakang, barulah kita boleh batuk, agar nasi itu tidak tersembur pada makanan orang lain. Iya. Oke, Cikgu udah tunjukkan semua gambar-gambar. Jadi Cikgu akan tanya seorang satu maksud gambar-gambar ini. Boleh? Jika anak-anak dapat menjawab dengan betul, Cikgu bagi hadiah. Nah, hadiah tak? Kalau nak, jawab soalan Cikgu ya. Boleh? Oke, kita pergi gambar yang pertama. Siapa tahu gambar ini maksud apa? Ya, betul. Baca doa sebelum makan. Yang ini pula? Betul. Basuh tangan sebelum makan ataupun selepas bermain, begitu. Yang ini pula? Iya, betul. Jangan makan terlalu gelojo. Kita perlu makan perlahan-lahan. Gambar yang terakhir pula, siapa tahu? Ya, betul. Kalau nak batuk semasa makan, kena toleh ke belakang, barulah batuk. Supaya makanan tidak terbuang di makanan orang. Baik, anak-anak sehat semua. Baik. Oke, hari ini kita akan belajar adab makan dan minum. Mari kita mulai. Oke. Baik, anak-anak, mula-mula kita kena membasuh tangan. Kita kena gosok tangan bersih. Baik, anak-anak, sebelum makan kita kena membasuh tangan. Seterusnya kita kena duduk di atas kursi dan makan.
sekali, cuba kamu buat macam mana nak cuci tangan. Okey, mula-mula kita guna sabun. Okey, lepas tu gosok tangan ya. Lepas dah basuh, kita kena cuci tangan dengan air yang bersih. Okey, baik kanak-kanak semua faham tak apa yang cikgu ajar ini? Okey. Baik kanak-kanak, kita perlulah mengaplikasikan adab makan dan minum dalam kehidupan harian kita supaya kita dapat hidup sihat dan sejahtera. Kita perlu mengamalkan kebersihan, makan makanan yang sihat. Oke, cikgu sambung. Cikgu nak ajar, nak terangkan lebih dalam tentang adab makan nih pada anak-anak. Boleh? Oke. Yang pertama, adab makan, kita harus membaca doa sebelum makan. Maksud di sini, kita harus baca doa mengikut agama masing-masing sebelum ataupun selepas makan, ya. Dan seterusnya, semasa makan kita perlu utamakan yang lebih tua. Maksudnya, semasa kita makan kita perlulah utamakan yang lebih tua dahulu supaya mereka mendapat makanan yang cukup, sebab kita perlu menghormati orang yang lebih tua dari kita. Betul. Seterusnya, semasa makan kita tidak boleh merabut makanan. Maksud di sini, masa makan kita tidak boleh berabut dengan adik-beradik kita, dengan rakan sebaya. Kita kena kongsi-kongsi makanan. Seterusnya, ucap alhamdulillah. Maksud di sini, kita perlu mengucapkan perkataan tersebut yang menunjukkan kita bersyukur terhadap makanan tersebut, supaya orang tahu yang kita ini bersyukur dapat makan makanan tersebut, ya. Oke, seterusnya kebaikan kita semasa kita mengamalkan adab makan nih. Yang pertama, kita sehat tubuh badan, ialah sebab sebelum makan kita basuh tangan dan tak adalah bakteria dalam tangan kita. So, tangan kita sentiasa bersih dan tak adalah kita sakit perut. Begitu. Terusnya, kalau kita amalkan adab makan nih dalam sekolah ataupun di dalam keluarga, orang ramai akan segani kita. Maksud di sini, kawan-kawan pun suka berkawan dengan anak-anak semua, sebab boleh berkongsi makanan, tidak berebut, dan anak-anak makan pun dengan sopan, ya. Oke, satu lagi cikgu nak beritahu, semasa makan, siapa di sini semasa makan dia main telepon? Sebenarnya semasa makan telepon ini kita perlu letak. Masa makan kita tidak boleh main telepon. Kita kena makan dan tidak boleh sambil tengok telepon, bermain dengan telepon. Maksud di sini, semasa duduk di meja makan dengan kanak-kanak lain ataupun dengan keluarga, adik-adik, kita tidak boleh main telepon. Main telepon selepas makan. Ya. Ini supaya adik-adik dapat makan dengan selesa dan tidak mengganggu anak-anak yang lain. Ya. Oke, terakhir sekali, siapa boleh bagi tahu apa kita belajar pada hari ini? Ya, betul. Yang pertama, kita belajar pasal membasuh tangan sebelum dan selepas makan. Selain itu, apa lagi? Ya, betul. Kita belajar pada hari ini adalah tentang adab-adab semasa makan ataupun
adab makan. Pandai. Jadi, Cikgu harap adik-adik semua dengar apa yang Cikgu cakap. Kalau boleh, adik-adik semua sentiasa mengamalkan adab makan sama ada di rumah, ataupun di sekolah, ataupun di mana saja. Ini sangat penting supaya nanti bila adik-adik berada di rumah, ataupun berada di mana saja, adik-adik sentiasa mengamalkan adab makan yang sopan. Iya. Jadi, bila adik-adik mengamalkan adab sopan ataupun adab makan, adik-adik akan dapat ramai kawan. Dan ibu bapa adik-adik pun gembira.